Okey, cikgu harap semua orang sentiasa berusahalah. Anggap cuti akhir tahun ni adalah cuti untuk kita. Bayangkan orang relax-relax tapi kita dah struggle. Kita boleh cakap kita dari lagi depan daripada orang lain. Itu maksudnya. Maksudnya bila kita macam relax, kita ikut orang yang relax, kita di takut yang sama tau. Kita di tempat yang sama. Jadi bila orang lain relax, kita bergerak ke depan, kita dah berada di depan dia. Okey. Jadi Wan Farisha lama tak nampak, sihat ke? Sihat okey. Tak dengar lah suara Wan Farisha. Oh, mic problem. Mic problem kan? Okey, okey. Okey, jadi cikgu nak mulakan terus asas nombor. Okey, jadi yang beragama Islam kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Michelle boleh dengar ke suara cikgu, Michelle? Boleh cikgu. Okey, jadi cikgu akan mula share screen. Hari ni kita akan macam biasa, kita ni revision. Revision ni maksudnya kita akan buat banyak latihan. Okey, jadi kita hari ni revision tentang apa? Kita hari ni adalah kita revision ataupun kita ulang kaji tentang bab 2. Bab 2 ni adalah tentang asas nombor. Asas nombor yang kita belajar pada minggu lepas adalah tentang penukaran asas. Kita belajar tentang penukaran asas. Cara nak tukarkan apa? Nak tukarkan asas lain kepada asas 10. Dan kita belajar cara nak tukarkan asas 10 kepada asas lain. Kepada asas lain. Okey, jadi cikgu recap balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, asas lain nak pergi kepada asas 10, kita guna teknik jadual. Kita panggil dia teknik jadual. Ini cikgu dah ajar pada minggu lepas tau. Cikgu just recap balik. Untuk yang kedua ni, asas 10 kepada asas lain, kita pakai dia teknik bahagi. Bahagi ni pula cikgu ajar pada minggu lepas. Yang pertama, kamu boleh buat secara manual, iaitu kamu bahagi macam biasa. Yang kedua, kamu guna kalkulator. Okey. Jadi kita recap balik. Untuk asas lain nak pergi kepada asas 10 sebagai contoh. Cikgu tunjukkan 4, 3, 2, asas 5. Nak tukarkan kepada asas 10. Cara dia adalah kita menggunakan teknik jadual. Apa tu teknik jadual? Kita salin dulu 4, 3, 2. 4, 3, 2. Dia dah asas berapa sekarang? Dia dalam asas 5. Jadi kita buat 5, 5, 5. Kemudian, lepas tu kita kira daripada ke kiri. 0, 1, 2. Lepas tu buat apa? Inilah jadual dia. Inilah dia punya jadual. Daripada situ kita akan dapatkan calculation atas darab bawah. 4 darab 5 kuasa 2. Tambah kita buat atas darab bawah. 3 darab 5. Tambah 2 darab 5 kuasa kosong. Kamu boleh tulis 2 sahaja. Jadi daripada situ kamu tekan sahaja kalkulator. 4 darab 5 kuasa 2. Tambah 3 darab 5. Tambah 2, kita dapat 117. Asas 10. Inilah dia punya jawapan. Simple sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Jelas cikgu, boleh faham. Okey ke? Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, asas 10 kepada asas lain. Yang pertama, cikgu akan keluarkan dalam warna hijau untuk manual. Untuk yang kita nak tukarkan sekarang, kita tak payah ambil nombor lain. Kita ambil nombor 117. Kita ambil 2 nombor. Nombor yang sama je. Nombor yang sama je.
Okey, kita ambil 117 asas 10 nak tukarkan kepada asas 5. Benda yang sama je. Benda yang sama je. Cikgu akan nak ajar. Ni recap tau, recap. Recap ni maksudnya kita ingat balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Recap ni memang kena ada. Okey, jadi yang pertama, cikgu akan keluarkan kaedah manual. Kaedah manual dekat sini adalah kita gunakan teknik pembahagian. 100 kita bahagikan je. Ini adalah asas 5, 117. Kita bahagi macam biasa. 117 bahagi 5. Kita tekan kalkulator. 5 bahagi 11. Kita ambil 2. Sebab apa? 5 darab 2 kita dapat 10. 11 tolak 10 kita dapat 1. 7 turun ke bawah. Kemudian dekat sini, apa yang paling dekat? Kita ada 3. 5 darab 3 kita dapat 15. 7 tolak 5 kita dapat 2. Nombor yang kita dapat ni letak dekat dalam. Baki dia tu kita letak dekat luar. Kemudian kita buat dari sekali 23. Ambil 23 tu pula bahagikan dengan 5. 23 bahagi 5. Dekat sini kita dapat 4. 5 darab 4 dapat 20. 23 tolak 20 kita dapat 3. 4 letak dekat dalam. 4 letak dekat dalam. 3 letak dekat luar. Dan akhir sekali 4 ni kita bahagikan juga. Jadi dekat sini kita letak kosong. Kosong bagi 4. Ini adalah kosong letak dekat dalam, 4 letak dekat luar. Cara baca dia. Cara baca dia daripada bawah ke atas. Jadi kita dapat 432 asas 5. Sama je. Jelas ke semua? Itu untuk manual. Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, kemudian cikgu akan terangkan kalau di dalam kalkulator. Kalau di dalam kalkulator nak buat macam mana? Okey, kalkulator 117, 117 asas 5, 117 asas 5, kita tukarkan, kita buat teknik bahagi. Ambil 117 bahagi 5, kita tekan kalkulator. Ambil 117 bahagi 5, kita tekan kalkulator, kita dapat 23.4. 23 kita letak dekat dalam. 0.4 dekat sini maksudnya 0.4. 0.4 ni nak buat apa? Dia dalam asas 5, maksudnya 0.4 darab dengan 5. 0.4 darab 5 kita dapat 2. Jadi baki dia 2. Tu cara dia. Kemudian 23 pula, ni yang pertama. Ni yang pertama. Yang kedua, 23 bahagi dengan 5. Tekan sahaja kalkulator. 23 bahagi 5 kamu dapat 4.6. 4 ni kamu letak dekat dalam. 6 ni adalah 0.6. Maksudnya 0.6 darab dengan 5. 0.6 darab 5 kamu dapat 3. Maksudnya baki dia 3. 4. 4. Tak apalah kamu nak buat juga. 4 bahagi 5. Tekan sahaja kalkulator. Kamu dapat 0.8. Kosong ni letak dekat dalam. 8 ni ambil 0.8 darab dengan 5. 0.8 darab 5 kamu dapat 4. Jadi kamu dapat 4. Baca daripada bawah ke atas. Kamu dapat 432 asas 5. Jadi penukaran asas ni adalah sangat-sangat penting. Ini adalah cikgu recap balik. Ni apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, jelas ke bahagian recap ni? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Okey, jadi cikgu nak kamu semua salin. Cikgu akan ambil gambar juga. Cikgu send dalam grup. Okey, lepas ni kita hari ni kita nak buat kepada tambah dengan asas yang sama dan tolak pada asas yang sama. Yang ni kena ada dulu. Yang ni adalah penting. Okey. Jadi salin. Tak pun cikgu ambil gambar kejap. Cikgu nak tanya, Bazil, jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh, cikgu, faham. Okey. Amir jelas ke? Jelas, cikgu. Okey.
Michelle. Michelle jelas ke Michelle? Jelas, cikgu. Okey. Cikgu punya handset ni sakit pula hati cikgu. Dia gambar tak lawa. Handset orang lelaki. Bukan iPhone. Alamak, tak lawa. Apa tak lawa ni? Tak apa lah. Kamu salin lah. Dah salin ke? Dah screenshot cikgu. Dah screenshot masing-masing. Amar dah screenshot ke Amar? Mana Amar? Wan Farisha tak ada ni tak ada sound. Cikgu nak tanya Berilisa. Berilisa dah screenshot ke Berilisa? Dah, cikgu. Okey, jadi hari ni kita akan pergi kepada penambahan dan penolakan benda yang sama. Okey, yang ni cikgu dah ada ajar pada minggu lepas. Cumanya dekat bahagian penambahan dan penolakan ni adalah benda yang penting. Takut-takut kamu tak faham sangat. Okey, jadi kita akan recap balik. Cikgu akan ajar balik. Cikgu akan buat soalan 5, kamu akan buat soalan 6. Kita buat 3 soalan ni. Okey, kita pergi dulu kepada soalan nombor 5. Tak naklah nombor 5 asas dia kecil sangat. Cikgu nak asas besar sikit. Baru nampak. Okey, cikgu akan terangkan soalan nombor 2. Jadi sekarang ni kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang penambahan. Penambahan asas yang sama. Asas sama. Sebenarnya kalau asas bila nak ditambahkan, kamu kena faham dia kena tukarkan kepada asas 10 dulu baru boleh tambah. Tapi dia bila dalam keadaan asas sama, dia dapat special case. Special case dekat sini maksudnya apa? Kita pakai bentuk lazim. Kita pakai bentuk lazim. Okey. Jadi macam mana cara dia? Cara dia adalah yang pertama sekali kamu detect dia asas berapa. Oh, dekat nombor 2 cara nak detect asas dia macam mana? Tengok nombor yang kecil. Oh, nombor kecil 8. Maksudnya dia dalam keadaan asas 8. Bila dia dalam keadaan asas 8, kamu kena faham tau. Asas 8, nombor yang paling besar dalam asas 8 adalah nombor 7. Nah, tolak je 1 dengan nombor asas tu. Nombor 7. Maksudnya bila kamu tambah tak boleh dapat nombor 7. Tak boleh dapat nombor 8. Nombor maksimum dia kena 7 je. Okey, jadi cara dia 1 2 5 3 1 2 5 3 buat bentuk lazim macam biasalah. Asas 8 tambah 3 5 2 3 5 2 asas 8. Okey. Jadi dekat sini kita cuba tekan kalkulator sama-sama. Tak payah tekanlah, cikgu tunjuk dulu Okey. 3 tambah 2 kita tambah macam biasa. 3 tambah 2 kita dapat 5. 5 ni tak ada masalah. Sebab apa? Sebab 5 ni dia still lagi dalam kapasiti 7 ke bawah. Sekarang kita pergi kepada 5 tambah 5. Kamu kena faham bila 5 tambah 5 dia dapat 10 tau. 10 ni tak boleh ada dalam asas 8. Jadi cara dia adalah kamu kena tolak dengan 8. Jadi 10 tolak dengan 8. Bila 10 tolak dengan 8, kamu akan dapat 2. 2 ni kamu letak dekat bawah. Berapa kali kamu tolak dengan 8? 1 kali. Maksudnya kamu letak dekat 1 dekat atas. Jelas ke semua bahagian tu? Boleh faham? Okey ke semua? Okey cikgu. Okey, baik. Okey, 1 tambah 2 tambah 3. Tambahkan macam biasa kita dapat 6. 6 cikgu boleh tulis terus. Kenapa? 6 still dalam kapasiti bawah 7. Dia maksimum asas 8 mesti 7 je. Jadi 1 turun ke bawah. Jadi inilah jawapan dia. Tapi kamu kena ingat, kalau jawapan yang kamu dapat bukan dalam asas 10, dia dalam asas 8. Inilah apabila kamu tambahkan dia dalam keadaan asas yang sama. Ada soalan nak tanya cikgu? Jelas?
Okey. Jelas, cikgu. Okey, baik. Okey, habis soalan nombor 1, kita cuba buat soalan nombor 6. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 6. Cuba selesaikan soalan nombor 6. Hantar kat cikgu, cikgu bagi masa 2.5 minit. 2 minit. Nombor 6. Zarif, boleh ke cuba buat tu, Zarif? Boleh, cikgu. Okey. Cuba semua. Hantar kat cikgu Siapa ada soalan, siapa ada soalan nak tanya, tanya je tau. Okey, bagus. Cikgu dah dapat dah jawapan. Ada 2 orang dah hantar. Nanti cikgu check Cikgu pun tak tahulah jawapan dia. Hantar je kat cikgu Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, habis dah masa 2 minit. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Jadi masing-masing tengok di hadapan, cikgu akan tunjukkan. Soalan nombor 6, mula-mula sekali bila kita nak tambahkan asas, kita tengok dia asas berapa. Cara dia kita tengok nombor yang paling kecil. Oh, nombor 9. Maksudnya dia dalam asas 9. Okey, dia dalam asas 9. Kemudian nak buat apa? Maksud asas 9 ni, kamu kena faham nombor yang paling tinggi adalah nombor 8. Dia tak boleh nombor 9. Itu maksud asas. Jadi, itu untuk kita berhati-hati. Sekarang, kita buat 3611, 3611 tambah 538. 538. Okey, tengok. 1 tambah 8 dekat sini. Bila cikgu tambahkan, tengok ini tau. 1 tambah 8, dia dapat 9. Jadi, disebabkan cikgu dah berhati-hati, cikgu boleh nampak 9 ni tak boleh ada dekat sini. Sebab dia asas 9. Nombor paling besar dia adalah nombor 8. Jadi nak buat apa? 9 ni tolak dengan 9. Jadi kita dapat kosong. Kosong ni kita letak dekat belah bawah. Berapa kali tolak dengan 9? 1 kali. 1 letak dekat atas. Itu maksud cikgu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, 1 tambah 1 tambah 3. Maksudnya kita dapat 5. 5 tu still lagi bawah kapasiti nombor 8. Jadi kita boleh tulis 5. Tak ada masalah. Okey, yang kedua, 6 dengan 5. 6 tambah dengan 5, kita dapat 11 tau. Kamu kena ingat, 11 ini dah lebih daripada nombor 8. Jadi, kita nak buat apa nak kecilkan dia? Kita ambil 11 tolak 9. Jadi, 11 tolak 9, kita dapat 2. Jawapan ni letak dekat belah bawah. Berapa kali tolak dengan 9? 1 kali.
Bila 1 kali 1 letak dekat atas. Jadi selesai. 1 tambah 3 kita dapat 4. Inilah jawapan kita dan jawapan kita adalah dalam keadaan asas 9. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey Jelas, ke? cikgu, Nak dengar boleh faham. suara sikit? Okey, baik. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada sila buka asas 5. Okey, ni jawapan ni. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh tanya lagi. Okey, habis. Okey, kita dah pergi kepada soalan nombor 2. Kita dah pergi kepada soalan nombor 6. Sekarang ni, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 3. Di dalam asas yang sama juga. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 3. Cuba buat soalan nombor 3 pula. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Cuba buat tau. Cuba buat. Jangan risaulah. Cikgu akan tunjuk jawapan dia. Yang penting mencuba. Bukan asas 5, asas 9. Okey, bagus. 4, 2, 5, 0. Sebab ada yang salah, cikgu cuba lagi kan. Okay, sebab ada yang salah, cikgu cuba lagi. Ni soalan terakhir tau untuk penambahan asas sama. Jangan salah. Okey, Dasha hantar kat cikgu Okey, cikgu dah dapat dah jawapan dia. Dapat jawapan lain jugalah. Tak apa, cikgu tunjuk. Okey, 1 minit lagi. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, habis. Dah pukul 9.08 minit. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Tengok ke? Nak dengar suara sikit? Nak dengar suara sikit? Okey, baik. Okey, soalan nombor 3. 140 asas 6 tambah 3251 asas 6. Jadi, cek dulu asas di asas berapa. Oh, di dalam asas 6. Kita tulis ni supaya apa? Supaya kita tak cuai. Bila asas 6, nombor yang paling tinggi dalam asas 6 berapa? Ambil 6, tolak 1, kita dapat 5. Maksudnya nombor dekat asas 6 jangan lagi besar daripada nombor 5. 5 boleh, jangan lagi besar daripada nombor 5. Okey, jadi 140 3251. Kita kan kalau nak buat bentuk lazim, kita letak nombor yang lagi besar dekat atas. Okey, 3251. Jadi cikgu letak 3251 dekat atas. Tambah 140 asas 6. Jadi 1 tambah 0 tak ada masalah. 5 tambah 4 bermasalah.
Sebab apa? Sebab 5 tambah 4 dia dapat 9. 9 ni dia lagi besar daripada 5. Cara nak kecilkan dia macam mana? 9 tolak 5 kita dapat 4. 4 kita letak dekat bawah. Berapa kali tolak 5? 1 kali. 1 kita letak dekat atas. Jadi nak apa? 1 tambah 2 tambah 1 kita dapat 4. Jadi kat sini 3. Inilah jawapan dia. 3,441 asas 6. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Hai, mana suara? Okey ke? Okey, cikgu. Okey, baik. Okey. Jadi kenapa cikgu tunjuk ni? Kenapa kamu kena okey? Sebab cikgu nak masuk dekat sini. Cikgu nak masuk yang ada X ni, yang ada X ni. Macam mana nak ada X? Macam nak selesaikan dia? Jadi asas dia adalah dekat tambah dengan tolak. Okey, habis bahagian penambahan. Sekarang kita pergi kepada penolakan. Jadi dekat penambahan kita dah pergi kepada 3 latihan. Sekarang kita pergi kepada penolakan asas pula. Penolakan asas. Step yang sama sahaja. Step yang sama sahaja. Jadi penolakan asas ni dia sama saja. Penolakan yang berlaku pada asas yang sama. Di asas dia sama je baru dia boleh buat bentuk lazim. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okey, yang pertama adalah cikgu akan pilih soalan. Okey, tengok cikgu akan selesaikan soalan nombor 3. Untuk penolakan asas, tak kisah tolak ke tambah, tulis dulu di asas berapa. Jadi dekat soalan nombor 3, dia asas 6. Bila asas 6, cikgu mark dalam diri cikgu, nombor yang paling besar yang boleh ada dalam calculation ni adalah nombor 5. 5 ke bawah je boleh. Bila nombor tu lagi besar daripada 5, maksudnya cikgu punya calculation salah. Okey. Jadi kita nak mula buat bentuk lazim. Jadi nak buat bentuk lazim, nombor yang lagi besar duduk dekat atas. 1, 4, 3, 5. Kita tulis 1, 4, 3, 5, asas 6. Tolak 455 asas 6. Jadi jawapan yang kita akan dapat asas 6 juga. Sekarang kita nak tolak pula. Tadi tambah, sekarang nak tolak. 5 tolak 5 kosong, tak jadi masalah. 3 tolak 5 tak boleh. Ini bentuk lazim. Kamu tak boleh tulis negatif 2. Siapa tulis negatif 2 salah. Jadi bila 3 tolak 5 ni bentuk lazim, dia tak boleh tolak tau. Jadi 3 ni kita kena pinjam sebelah. Bila dia nak pinjam 4 ni dia tak boleh bagi banyak-banyak, dia boleh bagi 1 je. Jadi bila dia bagi 1, 4 tu setelah diberi 1 dia akan jadi 3. Jadi kita letak 3 dekat atas ni. Persoalan dia sekarang, berapa banyak dia bagi? Berapa banyak dia bagi? Berapa banyak dia bagi adalah nombor asas dia. Kalau kita tolakkan yang sebelum ni, kita terus letak 10 sebab nombor yang kita kira dalam asas 10. Jadi sekarang ni, berapa banyak, jangan buat 10 tambah 3. Sekarang dia dalam asas 6. Bila dia dalam asas 6, maksudnya 6 lah nilai yang dia bagi. Jadi nak buat apa? 6, dia bukan 3 dah sekarang. 6 tambah 3. 6 tambah 3 dekat sini kita dapat 9. Jadi 9 tu baru boleh tolak dengan 5. 9 tolak 5 dapat 4. Barulah kita boleh tulis 4 dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke kat situ? Okey, cikgu. Okey, baik. Okey. Cikgu ulang balik. Cikgu ulang balik. 3 ni nak tolak dengan 4 tak boleh. Jadi kita kena pinjam sebelah. Bila kita pinjam sebelah, 1 dibagi 1. Jadi dekat sini dia terus silap. 1 tolak 1 dapat 0. Persoalan dia sekarang, dia bagi berapa? Nilai yang dia bagi pinjam adalah sama dengan nombor asas. Asas dia berapa? Asas dia 6. Maksudnya dia bukan 3 dah sekarang. Dia adalah 6 tambah 3. Sebab apa 6? Sebab dia dalam asas 6. Jadi sekarang 6 tambah 3 kita dapat 9 juga. 9 ni baru tolak dengan 4.
Jadi 9 tolak 4 kita dapat 5. Inilah jawapan untuk soalan nombor 3. Jadi apa tips dekat sini? Nota dia apa dekat sini? Nota dia adalah nilai yang diberi pinjam diberi adalah sama dengan nilai asas. Ingat ini asas 6. Bila dia dah asas 6 dia bagi 6. Sama juga kat sini dia bagi 6. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi habis soalan nombor 3. Habis soalan nombor 3 kita cuba buat 2 latihan untuk penolakan. Sekarang cuba selesaikan soalan nombor 5. Betul ke salah jangan risau. Cikgu tunjuk jawapan dia nanti. Yang penting cuba buat dulu. Okey, cuba selesaikan nombor 5. Siapkan dan hantar dekat cikgu. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Tepat pukul 9.18, cikgu akan buat. Okey, buat cikgu tunggu kat WhatsApp. Michelle agak-agak boleh buat ke tu Michelle? Boleh cikgu. Okey, baik. Bazil, dah siap dah Bazil? Dah cikgu. Okey. Okey, hantar kat cikgu Dah. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Sekarang dah pukul 9.18. Jadi cikgu dah dapat dah. Ada beberapa yang dah hantar kat cikgu. Cikgu akan tunjukkan soalan nombor 5. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cara dia adalah 3021 asas 5 tolak dengan 143. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan.
Ingat, nota yang cikgu bagi ni. Nilai yang diberi adalah nilai asas. Apa tu? Tengok kat depan. 1 nak tolak dengan 3 tak boleh. Jadi dia kena pinjam nombor 2. Bila dia nak pinjam nombor 2, tolonglah saya ni tak cukup duit. Saya nak kena ada nilai yang lagi besar untuk boleh pinjam. Jadi 2 ni pun bagi. Bagi dia tak boleh lebih besar daripada 1. Jadi 2 dekat sini dia jadi 1. Persoalan dia sekarang berapa banyak dia bagi pinjam? Dia bagi pinjam adalah nilai asas dia. Asas dia sekarang adalah asas 5. Maksudnya dia bagi 5. Ni tas ni 1. Jadi 5 tambah 1. Jadi sekarang nilai dia yang sekarang adalah 6. 6 ni baru digunakan untuk tolak dengan 3. 6 tolak 3 kita dapat 3. Tu jawapan dia. Tak faham lagi? Tengok kat depan. 4. Cikgu nak pergi 4. 1 tolak 4 tak boleh. 1 kena pinjam kosong. Kosong pun tak boleh. Jadi kosong kena pinjam 3. 3 bila dia bagi pinjam, dia akan jadi 2. Dia bagi pinjam berapa dekat sini? Dia jadi 5. Kenapa? Sebab dia bagi pinjam adalah nombor asas dia. Jadi sekarang dia bukan kosong dah. Dia jadi 5. Tapi 5 ni dia bagi pinjam 1 dekat sini. 5 ni dia jadi 4. Dia bagi pinjam apa? 5. Ambil 5 tambah dengan 1. Dia dapat 6. Jadi 6 baru boleh tolak dengan 4. 6 tolak 4 dapat 2. Habis. Jelas ke kat situ? Boleh faham ke? Dia punya orang kata movement tu. Boleh faham ke semua? Okey ke? Okey, baik. Jadi 4 tolak 1 kita dapat 3. 2 tolak kosong kita dapat 2. Ini dia punya jawapan. Jadi nilai yang dia pinjam, nilai yang dia bagi pinjam adalah sama dengan nilai asas dia. Okey, habis. Okey, siapa yang salah saling correction. Okey, sekarang cuba buat soalan yang terakhir. Dah soalan yang akhir untuk penolakan, kita nak pergi kepada soalan yang ada nilai X pula. Senang je soalan tu, jangan risau. Tapi kena kukuhkan dulu tentang tambah dan tolak untuk asas yang sama. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 6. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Tepat pukul 9.25 cikgu tunjukkan. Ni dah soalan yang terakhir dah. Jadi kena buat ni
Michelle. Michelle dapat buat ke Michelle? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey. Okey, Bazil. Cikgu tak tahu lagi tahu jawapan dia tahu. Jadi cikgu kena buat dulu baru cikgu boleh tahu jawapan dia betul ke tak. Okey, habis dah masa yang diberikan. Jadi sekarang kita akan buat soalan nombor 6. Ingat tau, sepanjang yang kamu buat, kalau ada soalan nak tanya, tanya je. Kalau malu nak bertanya secara berhadapan, boleh WhatsApp dekat cikgu. Okey, jadi dekat sini cikgu akan mulakan buat soalan nombor 6. Jadi cara dia macam mana? Okey, masing-masing boleh tengok. Ambil dulu dia asas 7. Bila dia asas 7, nombor yang paling besar lah nombor 6. 2005 tolak dengan 641. Dua-dua asas 7 dan jawapan yang kita nak dapat dalam asas 7 juga. Okey. Sekarang 5 tolak 1 tak jadi masalah sebab nombor 5 lagi besar. 5 tolak 1 dapat 4. Kemudian kosong nak tolak dengan 4 dekat sini masalah timbul. Jadi kosong tak boleh tolak dengan 4, dia pinjam kosong. Sebelah dia kosong. Jadi kosong pun aku pun tak tahu, tak ada nombor, tak apa aku minta member aku. Okey, kosong ni pinjam pula nombor 2. 2 ni selepas dia bagi pinjam, 2 tolak 1 kita dapat 1. Persoalan dia berapa nilai dia bagi pinjam? Tengok bila dia asas 7, maksudnya dia bagi pinjam 7. Jadi 7 dekat sini dia nak bagi dekat sini. Jadi 7 dekat sini dia jadi 6. Dan dekat sini dia jadi 7. Sebab apa? 7 tambah kosong dapat 7 juga. Itu sahaja. 7 tolak dengan 4 kita dapat 3. 6 tolak 6 dapat kosong. 1 tolak kosong dapat 1. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, bagus. Ingat asas ni penting tau. Okey, habis. Okey, jadi kita akan pergi pula kepada soalan yang ada nilai X. Ni dia. Boleh buka muka surat 12. Kita dah nak habis. Ingat, cikgu peruntukkan satu bab untuk 2 hari sahaja. Jadi sekarang ni bab 2 dah. Jadi cikgu akan habiskan. Untuk habiskan soalan-soalan ni, dah habis dah sebenarnya apa yang kita nak kena belajar. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada nilai X ni. Macam mana cara nak buat dia? Okey, cikgu akan tunjukkan soalan nombor 1 dulu. Okey, jadi soalan nombor 1, kenapa sebelum cikgu nak pergi kepada topik kita hari ni, cikgu recap balik yang tadi. Okey, yang pertama sekali kamu kena faham, cikgu recap balik sebab benda tu ada dalam kita punya bab. Ada dalam kita punya yang kita nak belajar hari ni. Kenapa? Apa maksud dia? Yang pertama adalah X asas 8 tambah 475 asas 8 sama dengan 1003 asas 8. Sekarang cari nilai X. Ini adalah objektif kamu. Bila kamu nak cari nilai X, kamu kena bawa ni pergi ke sebelah. Kita kena bawa dia pergi ke sebelah. Jadi bila kita nak bawa dia pergi ke sebelah, yang ini dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Dia jadi apa? Negatif. Negatif. Jadi 1003 asas 8 positif jadi negatif 475 asas 8. Jadi yang ini kamu buat macam tadi. Jadi
Ambil 1003. Dia dalam keadaan asas 8 sekarang. Jadi nombor paling maksimum adalah 7. Jadi sama je macam tadi. Sebab itulah cikgu ajar, cikgu recap balik yang tadi. Sebab benda yang sama. Hanya berulang-ulang balik sahaja. Jadi 1003 buat bentuk lazim. Asas 8 tolak 475 asas 8. 3 tolak 5 tak boleh. Jadi 3 kena pinjam sebelah. Masalahnya sebelah tu kosong. Kosong kena pinjam sebelah. Dia kosong juga. Jadi dekat sini dia pinjam sebelah. Oh, ada 1. Jadi bila 1 bagi pinjam, 1 ni 1 tolak 1 dia jadi kosong. Tak ada nilai dah dekat situ. Jadi sekarang dia bagi berapa? Tengok asas dia. Asas dia asas 8. Maksudnya dia bagi 8 juga. Okey, dia bagi 8. Jadi dekat sini dia nak bagi sebelah. Jadi 8 ni dah bukan jadi 8 dekat sini. Dia jadi 7. Sebelah ni dia jadi 8. Selepas dia jadi 8 dekat sini dia nak bagi sebelah juga. Dekat sini dia bagi 7. Dekat sini dia bagi 8. Jadi 8 ni tambah dengan 3 yang belah bawah tu. 8 tambah 3 kita dapat 11. Baru kita tolak kan. 11 tolak 5 kita dapat 6. Jadi kalau kita tengok kat sini nombor paling besar 7, 6. 6 diboleh lagi. Okey, jadi kat sini 7 dengan 7. 7 tolak 7 dapat 0. 7 tolak 4 kita dapat 3. Inilah kita punya jawapan bagi nombor 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh faham. Okey, baik. Okey, jadi kita masuk kepada benda yang sama. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Cikgu nak masing-masing rujuk contoh yang cikgu bagi dekat nombor 1. Cuba selesaikan soalan 3. Cuba buat soalan 3. Cikgu bagi masa macam tadi juga 2 minit sahaja. Okey, 1 minit lagi. Hantar kat cikgu. Okey, cikgu dah dapat dah 1.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Bazil dapat buat ke Bazil? Amar dapat buat ke Amar? Dapat cikgu. Okey. Okey, jadi ini kita pergi kepada soalan nombor 3. Dia benda yang sama je, cumanya cikgu nak kamu biasakan. Okey, lepas ni kita dah pergi kepada soalan lain pula. Okey, jadi sekarang dia X asas 6 tambah 304 asas 6 sama dengan 1155 asas 6. Okey, sekarang dia tambah. Kita kena pindahkan dia ke sebelah. Jadi ingat, X asas 6 bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi tolak. Dia akan jadi tolak 304 asas 6. Jadi nak tolak ni, kamu detect dulu dia asas berapa. Oh, dia dalam keadaan asas 6. Bila dia dalam keadaan asas 6, nombor yang paling tinggi hanyalah nombor 5. Jadi sekarang cikgu selesaikan. Nombor besar dekat atas 1155 asas 6. Tolak 304 asas 6. Dengan asas 6. Jawapan dia. 5 tolak 4 tak ada masalah sebab nombor dekat atas lagi besar. 5 tolak 4 dapat 1. 5 tolak 0 kita dapat 5. 3 ni yang jadi masalah. Macam mana nak 1 nak tolak 3? Kita pinjam sebelah. Bila pinjam sebelah, 1 ni dibagi 1 tu jadi 0. Persoalan sekarang dia tambah berapa? Dia dalam asas 6. Maksudnya dia tambah, dia bagi 6. Jadi dia bukan 1 dah. Dia 6 tambah 1. Kenapa tambah 1? 1 belah bawah ni. 6 tambah 1 dekat situ kita dapat 7. 7 ni tolak dengan 3 kita dapat 4. 451 asas 6. Itu jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Okey, cikgu. Okey, baik. Okey, selesai. Okey, sekarang cikgu akan pergi pula kalau dia dalam keadaan tolak. Macam mana kalau dia dalam keadaan tolak? Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Tadi dia tambah semua nombor lain, semua benda yang lain. Okey, asas cari nilai X. Selalunya ni keluar dekat paper 1. Paper 1 untuk SPM. Okey, jadi nombor 5 adalah X asas 5 tolak 331 asas 5 sama dengan 1404 asas 5. Jadi macam biasa kita pindahkan ke sebelah pula sebab kita nak cari nilai X tu. Jadi bila kita nak cari nilai X, dia sama dengan 1404 asas 5. Ini tolak. Jadi bila dia tolak, dia pindah ke sebelah dia jadi tambah. Dia dah lain dah yang tadi. Tapi konsep dia tambah macam yang kita buat awal-awal tadi je. Jadi macam mana? Kita detect dulu dia punya asas. Dia dalam keadaan asas 5. Nombor maksimum untuk asas 5 adalah 6. Jadi apa yang kita kena buat? Ambil nombor besar tambah nombor kecil. Biar nombor besar duduk dekat atas. 1404 asas 5 tambah 331 asas 5. Jadi silap 6 pula dah. Sorry 4. Okey, jadi 4 tambah 1 dia akan jadi masalah sebab 4 tambah 1 ni 5. Patut nombor yang lagi besar, nombor besar tak boleh lebih daripada 4. Jadi 5 ni kena tolakkan dengan dia punya asas. 5 tolak 5. Dia akan jadi 0. 0 tu kita letak dekat sini. Berapa kali dia tolak 5? 1 kali. 1 kita letak dekat atas. Habis kat situ. 1 tambah 3 kita dapat 4. No problem. 4 tambah 3. Oh, problem. 4 tambah 3 dekat sini kita dapat 7. 7 nombor dia lagi besar daripada 5. Jadi dekat sini 7 tolak 5. 7 tolak 5 kita dapat 2. 2 ni
letak dekat bawah. Berapa kali tolak 5? 1 kali. 1 tambah 1 kita dapat 2. Inilah dia punya jawapan. Jadi X asas 5. Kamu boleh je terus buat 2, 2, 4, kosong asas 5. Ni jawapan dia. Nah, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi nombor 5 sama je. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 6. Cuba buat. Cuba buat nombor 6. Cikgu bagi masa 2 minit untuk selesaikan. Hantar kat cikgu hantar kat cikgu. Okey. Tepat pukul 9.43 lah cepat sikit sangat tadi. 9.43 cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Cuba je buat dulu, cuba je buat. Sebab bila kita tak cuba, kita tak tahu nanti. Wow, dah siap dah, bagus. Okey, 1 minit lagi. Hantar kat cikgu. Okey, habis sudah masa untuk menjawab. Semua ada kat sini ke? Nak dengar suara sikit? Ada kat sini ke? Nak dengar suara sikit? Ada orang ke? Ada cikgu. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. X asas 9 tolak 78 asas 9 sama dengan 1020 asas 9. Dia benda yang sama je. Cumanya kita nak cari nilai X. Dia saja je. Jadi sekarang kamu kena ingatlah. Bila dia nak cari macam tu, kita kena pindahkan ke sebelah. Jadi bila kita pindahkan ke sebelah, dia akan jadi 1020 asas 9 tambah dengan 78 asas 9. Oh, dia tambah. Jadi bila dia dalam keadaan tambah, semua orang dekat sini, semua orang dekat sini kena ambil maklum lah. Kena tahu. Apa yang kita kena tahu dekat sini? Asas dia. Asas dia adalah asas 9. Maksudnya nombor yang paling tinggi dalam asas 9 mesti nombor 8 je. Jadi kita tambahkan.
1020 tambah 78. Dua-dua asas 9. Asas 9, asas 9, jawapan pun dalam asas 9. 0 tambah 8 dapat 8. 2 tambah 7. 2 tambah 7 dia dapat 9. Kita kena faham nombor maksimum nombor 8. Jadi 9 ni kita nak kecilkan dia 9 tolak 9 kita dapat 0. 0 letak dekat sini. Berapa kali tolak 9? 1 kali 1 tambah 0 kita dapat 1. 1 ni turun ke bawah 1108. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, habis dah. Habis dah. Okey, kalau kita tengok daripada awal kita belajar, kita recap balik, cikgu recap balik apa minggu lepas yang cikgu dah ajar. Okey, kemudian daripada yang minggu lepas yang cikgu dah ajar, cikgu pergi pula penambahan 3 soalan. Kemudian dekat sini cikgu pergi pula penolakan 3 soalan. Kemudian mencari nilai X apabila dia dalam keadaan tambah 2 soalan. Kemudian mencari nilai X apabila dia dalam keadaan tolak 2 soalan. Banyak. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 ada lebih kurang 10 soalan dah kita dah jawab. Persoalannya, adakah kamu dah jawab 10 soalan? Jadi tu kena tanyalah diri kita. Okey. Semua boleh ke cikgu nak teruskan kepada soalan-soalan yang memerlukan kepada penelitian ataupun kita panggil critical thinking? Boleh ke semua? Hello, boleh ke? Boleh cikgu. Ada orang ke? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi apa yang dimasukkan dengan critical thinking dekat sini? Dia ada jalan kerja. Dia ada jalan kerja dan kamu bukannya direct answer. Bukan jawapan tu direct terus dapat. Tak, dia bukan macam tu. Kamu kena buat satu-satu. Maksudnya, ni adalah soalan K-byte. Soalan K-byte. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada soalan K-byte ni. Kamu janganlah ingat semua soalan K-byte tu susah. Soalan K-byte bukannya semua soalan susah. Jadi kita cuba selesaikan soalan nombor 1. Kita selesaikan soalan nombor 1. Cikgu buat dulu, jangan risau. Cikgu buat dulu. Okey, jadi kita sekarang ni kita nak jawab soalan yang ada statement, yang ada ayat. Bila dia ada ayat, dia ada info. Setiap ayat tu ada info, ada maklumat yang kamu kena keluarkan. Okey, tengok cara cikgu jawab, cara cikgu keluarkan info-info ataupun maklumat-maklumat. Okey, tengah tengok ke semua? Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Arzman. Patut Arman ke Azman ke, tiba-tiba pula ada Arnaz. Okey, Arzman telah membelanjakan sebanyak. Dia belanjakan sebanyak 104 untuk beli baju. Maksudnya dekat sini dia beli baju. Baju dia punya harga adalah 104 asas 8. Kemudian pula dia beli seluar. Seluar dia dekat sini adalah 73 asas 8. Kemudian dia beli pula kasut. Dia beli kasut dekat sini adalah RM 116 asas 8. Hitung jumlah perbelanjaan. Jumlah perbelanjaan. Maksudnya dia nak kita cari
berapa duit yang dikeluarkan oleh Arzman dalam asas 10. Jadi cikgu buat asas 10. Kamu kena fikir. Maksudnya kamu kena tambahkan je semua tu. Okey, jadi nak selamat. Bila kita ada nak tambah ni, tak payah nak tambah 3 terus. Kita tambahkan 2. Macam mana? Okey, 104 asas 8 tambah 73 asas 8. Oh, dia dalam keadaan asas 8. Bila dia dalam keadaan asas 8, nombor yang paling maksimum nombor 7. Jadi, kita selesaikan. 4 tambah 3 dapat 7. Oh, tak ada masalah. 0 tambah 7 dapat 7. Tak ada masalah. 1 tambah 0 dapat 1. Oh, tak ada masalah. 177 ni 177 asas 8 tambahkan pula dengan harga kasut 116 asas 8. Jadi dekat sini dia dah mula besar. 7 tambah 6. Bila 7 tambah dengan 6, dekat sini kita tekan kalkulator, dia dapat 13 tau. Jadi 13 takkan nak letak 13 dekat sini. Jadi 13, siapa letak 1 3 pun salah macam ni. Salah. Jadi cara dia 13 tolak dengan asas dia. 13 tolak 8. 13 tolak 8 kita dapat 5. Oh, nombor 5 dah kecil dah daripada 7. 5 letak sini. Berapa kali dia tolak 8? 1 kali. Letak dekat atas. Habis, selesai. Sekarang 1 tambah 7 tambah 1. 1 tambah 7 tambah 1. Kita dapat 9. 9 ni dia lagi besar tau daripada 7. Jadi 9 tolak dengan asas dia. Asas dia 8. 9 tolak 8 dapat 1. 1 letak dekat belah jawapan. Berapa kali tolak 8? Sekali. Letaklah sekali dekat atas. 1 tambah 1 tambah 1 kita dapat 3. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini dulu? Sampai sini dulu boleh faham? Okey, semua boleh ke faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Sekarang ni dalam keadaan asas 8, kita nak dapatkan asas 10. 315 kita kena tukarkan kepada asas 10. Jadi, silap. Jadi dekat sini 315 asas 8 kita nak tukarkan kepada asas 10. Macam mana? Kita guna teknik jadual. 315 di asas 8. 8, 8, 8. Kemudian kira 0, 1, 2. Inilah dia punya jadual. Daripada jadual ni, atas darab bawah. 3 darab 8 kuasa 2. Tambah 1 darab 8. Tambah 5. Kenapa 5? 8 kuasa 0 dapat 1. Okey, jadi kita 5 darab 1 dapat 5 juga kan. Okey, sekarang kita tekanlah kalkulator. 3 darab 8 kuasa 2 tambah 1 darab 8 tambah 5. Jadi dekat sini kamu akan dapat 205 asas 10. Jadi jumlah perbelanjaan dia adalah RM 205 asas 10. Ni dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham satu-satu step cikgu buat tu? Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas cikgu. Okey. Sekarang okey, ada soalan nak tanya kat cikgu? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, habis dah soalan nombor 1.
Inilah dia punya jawapan. Inilah dia punya jawapan. Okey, jadi soalan nombor 1 dah selesai. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, cikgu nak kamu yang cuba jawab. Cikgu nak kamu yang cuba jawab. Cuba buat soalan nombor 2. Cuba buat soalan nombor 2. Itu soalan yang cikgu bagi dekat belah bawah tu. Okey, cuba buat. Cuba selesaikan. Okey, Dasya hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa lah sikit soalan ni. Dia kata purata ni maksudnya min. Nilai min. Jumlah bahagi dengan bilangan.
Okey, boleh buat ke semua? Tengah buat Ada cikgu. tengah buat. Okey, cikgu bagi masa 2 minit je lagi ya. Okey, bagus. Cikgu dah dapat dah satu jawapan. Cuba tahu semua, 1 minit lagi. Isim purata tu macam min lah, min. Kita kena tambahkan semua, lepas tu bahagikan. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan mula menjawab soalan nombor 2. Okey, ini adalah soalan yang kamu kena biasakan. Ini adalah soalan yang kamu kena biasakan. Sebab apa? Sebab bila kita dah biasa selalu benda ni, jadi bila kita dapat soalan macam ni, kita jadi tak pening pun. Sebenarnya kita boleh selesaikan. Cumanya step. Bila kita selesaikan satu soalan yang memerlukan pemikiran, memerlukan berfikir, kita akan nampak tau, oh soalan ni, oh macam ni cara fikir dia. Oh soalan ni, oh macam ni cara fikir dia. Jadi bila kamu bayangkan kamu dah dapat 10 soalan cara berfikir, jadi kamu dah ada 10 penyelesaian baru dalam diri kamu. Itu adalah kepentingan soalan K4. Okey, semua boleh ke cikgu nak buat nombor 2? Boleh ke? Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Hello, boleh ke? Dengar ke suara cikgu semua? Boleh cikgu. Diam semua. Okey, baik. Okey, diberi bahawa jisim 3 jenis tepung dalam 3 bekas yang berbeza 700 gram. Ini adalah cikgu buat bekas A. Bekas A adalah 700 gram. Kemudian bekas B. Untuk bekas B, kita buat dia 523 gram. Dan yang ke C, bekas C adalah kita letak 1003 gram. Hitung purata. Purata ni maksudnya purata adalah bersamaan dengan jumlah data bahagi dengan bilangan data. Apa maksud jumlah data? 700 tambah 523 tambah 1003. Inilah purata. Inilah jumlah bilangan data. 1, 2, 3. Jadi ada 3 data. Itu cara dia. Jadi dekat sini 700. Kita selesaikan 700 tambah 523 tambah 1003. Jadi dekat sini kita dapat 2226 bahagi 3. 2226 bahagi 3 kita dapat 742 gram. Ini dia punya purata. Tapi kamu kena fahamlah.
yang dia nak sekarang, yang kita kira ni semua asas 10 Yang dia nak ni jawapan dalam asas 8. Jadi bila kita nak jawapan dia dalam asas 8, maksudnya kita kena tukarkan kepada asas 8. 742 asas 10 nak tukar kepada asas 8. Cara dia, okey, kat sini cikgu pakai kalkulator 742 asas 8, mula-mula sekali okey, cikgu buat kemas-kemas. Okey, 742 bahagi 8. Kita tekan 742 bahagi 8, kita dapat 92. Kita dapat 92.75. 92 letak dekat dalam. Baki dia 0.75. Darab dengan asas dia 8. Jadi 0.75 darab dengan 8, kita dapat 6. Baki dia 6. Buat pula yang belah bawah. 92 bahagi dengan 8. 92 bahagi 8, kamu akan dapat 11.5. 11 letak dekat dalam 0.5. 0.5 darab 8. 0.5 darab 8, kamu dapat 4. Baki dia 4. 11 yang ketiga 11 bahagi 8. 11 bahagi 8, kamu dapat 1.375. 1 letak dekat dalam 0.375 darab dengan 8. 0.375 darab dengan 8, kamu dapat 3. Baki dia 3. Akhir sekali 1 bahagi 8. 1 bahagi 8, kamu dapat 0.125. 0.125 darab dengan 8. Kamu dapat 1. Jadi dekat sini kamu akan dapat 8, 0, 0, baki dia 1. Jadi cara baca dia daripada bawah ke atas. Bila kita tukarkan kepada asas 8, kita dapat 1, 3, 4, 6. Dan jawapan dia dalam asas 8. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke semua? Boleh faham ke? Bazil. Bazil boleh faham ke Bazil? Boleh, cikgu. Okey. Ni cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa untuk salin jawapannya. Salin jalan kerja yang cikgu tulis untuk kamu ulang kaji. Okey. Jadi dekat soalan nombor 2, kalau kamu dah salin, kita terus pergi kepada soalan nombor 3. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Jadi dekat sini untuk soalan nombor 3, siapa yang belum salin soalan nombor 2, sila salin. Sila salin. Siapa yang dah siap salin, teruskan kerja dengan buat soalan nombor 3. Ni dia soalan nombor 3 Untuk siapa-siapa yang tak print, boleh tengok kat depan. Okey, cuba buat soalan nombor 3 pula. Senang je tu soalan nombor 3 tu. Ini soalan second last kita. Lepas ni soalan yang terakhir, lepas tu habis dah kelas kita.
Okey, buat nombor 3. Nombor 3 tu senang je. Amar, tengah cuba ke buat soalan nombor 3? Tengah cuba cikgu. Okey. Ya, jangan lupa salin tahu jalan kerja nombor 2 senang kamu nak buat rujukan nanti. Jadi homework kita untuk minggu ni cikgu akan bagi sekali dengan skema dia adalah trial SPM tahun ni bahagian bab asas nombor sahaja. Okey, 2 minit lagi. Bazil dapat ke soalan nombor 3 Bazil? Dapat. Okey. Soalan nombor 2 dah salin dah? Sekejap. Oh, tengah salin soalan nombor 2 ke? Okey, 1 minit lagi untuk soalan nombor 3. Dapat ke? Michelle dapat ke Michelle? Soalan nombor 3 jawapan dia? Tengah fikir cikgu. Tengah kira. Okey, baik. Okey, cikgu dah dapat dah satu jawapan. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan dan cikgu akan proceed kepada soalan nombor 3.
Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan nombor 3? Boleh ke semua? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 3, senang sahaja. Rajah di buah, rajah di buah pula. Rajah di atas, terlalu di bawah. Menunjukkan nombor pendaftaran kereta yang ditutup 2 digitnya XX. Ini adalah X pertama, nilai X kedua. Diberi nombor pendaftaran kereta tersebut dalam asas 9 ialah dalam asas 9, nombor dia adalah KDM 6285. Nyatakan nilai sebenar bagi X tersebut. Jadi ini asas 9 tau. Jadi ini adalah asas 9. Jadi KDM ni dia dalam keadaan asas berapa? Kalau dia tak tahu, kalau dia tak bagi tahu dia asas berapa, maksudnya dia adalah asas 10. Jadi kamu kena buat apa? Kamu kena tukarkan asas 9 kepada asas 10. Macam mana? Kita pakai teknik bahagi saja. Bahagi, sekejap, cikgu buat. Kena tengok betul-betul bahagi 6285. Okey. Bahagi pakai kalkulator je lah. 6285 bahagi dengan 9. Kita tekanlah kalkulator. 6285 bahagi 9. Jadi daripada sini kita dapat 698.3333. Jadi cikgu nak bagi tahu satu benda. Bila kamu dapat 698.3333, kamu tak digalakkan untuk pakai kalkulator. Itu tips dia. Sebab apa? Sebab kamu boleh jadi dapat pilihan yang tak tepat. Kenapa? Kalau kamu buat 0.3 darab 9, contoh. 0.3 kamu bundarkan 0.333 tu kan. 0.3 darab dengan 9 kamu dapat 2.7. Poin ni nak letak kat mana? Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, baik. Jadi situasi inilah yang cikgu cuba terang dari hari tu. Maksudnya situasi inilah kamu kena tetap pakai manual. Walaupun tak seronok kan. Tapi ada juga situasi, banyak situasi yang kita boleh pakai kalkulator. Tapi contoh dekat situasi ni nak tak nak kita kena pakai manual. Jadi cara nak pakai manual untuk asas, sebab tu dia bagi nombor 9. Nombor 9 ni senang je. Nombor 9 kita kira 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni sifar 9 Naik pula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa maksud dia? Ini adalah 9 darab 1. Ini 9 darab 2. 9 darab 3. 9 darab 4. 9 darab 5. 9 darab 6. 9 darab 7. 9 darab 8. 9 darab 9. 9 darab 10. Itulah dia nombor asas 9. Okey, boleh ke cikgu nak mulakan terus pergi kepada pembahagian? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini kita nak tukarkan. Yang pertama, 6285 bahagi 9. 62, tengok 62 dekat mana? 63, jadi kita ambil 6. 6, lepas tu 54. Okey, jadi daripada sini kamu tolaklah. 62 tolak 54, kamu dapat 8. 8 turun ke bawah. 8 turun ke bawah ambil 81 iaitu 9. 9 ambil 81. 8 tolak 1 dapat 75. 75 nak ambil kat mana? Ambil 72. 8. 8, 72, 5 tolak 2 kita dapat 3. Jadi dekat sini barulah kita dapat baki dia. 698 baki dia
698 pula. Bahagi pula. 698 bahagi 9. 69 kat mana? Ambil 63, 7. 7, 63. Ambil pula 69 tolak 63, kita dapat 6. Turun 8. 68. Ambil juga 63, iaitu 7. Kita dapat 68 tolak 63, kita dapat 5. Jadi, baki dia 7. 7 baki dia 5. Ambil pula 77 bahagi 9. 77 kat mana? Ambil 72. 8. 72. 7 tolak 2. Kita dapat 5. 8 belah dalam. 8 belah dalam. Baki dia 5. Okey. Jadi sampai sini sebelum cikgu teruskan. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Okey, jadi kita teruskan pengiraan kita. 6285. Kejap cikgu cek. 62 betul dah 54. Lepas 54 62. 62 tolak 54 kita dapat 8. 88 ni 9 betul dah. 8 tolak 1 7. 75. Okey, betul. 698 69 7 63 9 tolak 3 6. 6 turun ke bawah 8. 68 63. 8 tolak 3 5. Okey, 9 7 7. 77 kita dapat 8 72. Okey, jadi kita bahagilah 8. 8 bahagi 9 0 0 8. 9. Lepas tu kita dapat asas 9 kepada asas 10. Asas 9. Kejap cikgu tersilap buat ke? Asas lain kepada asas 10. Teknik jadual. Cikgu minta maaf. Cikgu pergi buat bahagi. Okey. Kita buat balik daripada awal. Cikgu minta maaf. Okey. Jadi kita pakai teknik jadual. Cikgu terlupa. Jadi asas 9 nak pergi kepada asas 10. 6, 2, 8, 5. Lepas tu cikgu pelik tak dapat. Jadi asas 10 9, 9, 9, 9, 0, 1, 2, 3. Jadi dekat sini kita buatlah 6 darab 9 kuasa 3. Minta maaf cikgu dah tercuai dah. 2 darab 9 kuasa 2 tambah 8 darab 9 tambah 5. Cikgu tekan satu-satu. 6 darab 9 kuasa 3. Cikgu dapat 4374 tambah 2 darab 9 kuasa 2. Cikgu dapat 162 tambah 8 darab 9. Cikgu dapat 72 tambah 5. Akhir sekali 4374 tambah 162 tambah 72 tambah 5. Kita dapat 4613. Asas 10. Minta maaf. Okey, ni je jalan kerja dia. Jadi 4x x x3 x x3 kita isi yang ni 4613. Maksudnya x yang pertama sama dengan 6, x yang kedua sama dengan 1. Ini je. Cikgu minta maaf tadi cikgu tersilap. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Alamak. Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okey, baik. Risau cikgu. Okey, jadi cikgu tak apalah sekurang-kurangnya walaupun cikgu tersilap terang, cikgu dah nampakkan dekat kamu kat mana teknik pembahagian tak boleh pakai kalkulator. Okeylah. Okey. Jadi dekat sini dia just nak suruh kita samakan sahaja. Supaya apa? Supaya kita dapat x yang pertama sama dengan 6. X yang kedua sama dengan 1. Ni, nyatakan nilai sebenar bagi X tersebut. Kamu tulis je macam ni dalam exam, betul dah jawapan kamu.
Ada soalan ke nak tanya cikgu? Jelas ke semua? Amar Cikgu. jelas ke Amar? Boleh faham semua? Boleh cikgu, boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir. Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni cikgu buat cikgu buat. Jadi kamu tinggal salin sahaja. Okey. Jadi soalan yang terakhir ni cikgu akan terangkan. Rajah di atas menunjukkan sebuah tangki air silinder berbentuk 7 meter. Diameter dia 7 meter. Diameter ni maksudnya daripada hujung ke sini. Itu dia punya diameter iaitu 7 meter. Okay, ini salin salin. Okey, dan panjang 10. Okey, ini panjang dia 10. Sebanyak 80% isi padu tangki tersebut telah diisi. Hitung isi padu air tersebut dalam asas 7. Okey, cara dia adalah kamu kena kira dulu jumlah isi padu dia. Jumlah isi padu tangki. Isi padu tangki. Tangki sekarang ni dia dalam bentuk silinder. Tangki sekarang dia dalam bentuk silinder. Silinder ni formula dia pi J kuasa 2 darab H. Ni formula dia. J tu apa? J tu jejari. Jadi pi dia suruh pakai 22/7. Jejari dia berapa dekat sini? Jejari tu jangan ambil 7. Ni diameter. Jejari ni adalah separuh daripada diameter iaitu 3.5. Jadi kita letak 3.5 kuasa 2 darab dengan H. H ni panjang dia. H dia adalah 10. Jadi kamu tekan sahaja kalkulator 22/7 darab 3.5 kuasa 2 darab 10. Jadi jumlah isi padu tangki tersebut adalah 385. Ini adalah jumlah isi padu tangki. Ini formula isi padu silinder. Ini step pertama. Step yang kedua dia kata 80% telah diisi air. Jadi kita nak tahu isi padu air pula. Berapa banyak air yang dah diisi? Jadi 80% yang dah diisi. 80% daripada isi padu tangki darab 80/100. Jadi kita guna percentage. 385 darab 80/100. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 308. Ini apa? Ini adalah isi padu tangki. Ini adalah isi padu tangki. Ini isi padu air 308. Jadi ini adalah isi padu air. Sekarang hitung isi padu air dalam asas 7. Ini asas 10. Jadi kita tukarkan asas. Kita tukarkan asas. 308 asas 10 nak tukar kepada asas 7. Jadi kalau kita nak tukar kepada asas 7, kita pakai teknik pembahagian. Jadi bila kita pakai teknik pembahagian, 308 bahagi 7. Kita tekan kalkulator 308 bahagi 7, kita dapat 44. Jadi 44 baki dia kosong. 44 bahagi pula dengan 7. Asas 10 pergi kepada asas lain macam mana? Asas 10 pergi kepada asas lain, bahagi, betul dah. Okey, jadi kita pergi kepada teknik pembahagian ni. Yang ini cikgu akan bagi kamu sebagai 308 bahagi dengan 7. Hilap. 308 bahagi 7. 308 bahagi 7 kita dapat 44. 44 bahagi dengan 7. 44 bahagi dengan 7 kita dapat 11. Jadi kita letak
Oh, dia tak boleh pakai ni pula. Okey, kalau dia tak boleh pakai, kita buat bahagi macam tu lah. 44 bahagi dengan 7. Kejap semua. Kita dapat 6. Ni 42. Baki dia 4 tolak 2. Kita dapat 2. Jadi 6, 2. Okey, sekarang dekat sini 0 dan 6. Jadi jawapan dia dalam asas 7 adalah daripada bawah ke atas. 6, 2, 0. Asas 7. Ini jawapan dia. Okey. Jadi cikgu dah jawab dah soalan-soalan kebat dalam kita punya kertas. Cikgu harap kamu tengok betul-betul setiap jalan kerja yang cikgu tunjuk. Ada 4 soalan. Soalan kebat lagi. Yang ni kenapa cikgu pakai bahagi? Mula-mula cikgu tekan kalkulator. Cikgu dapat 308 bahagi 7. Cikgu dapat 44. Tak ada masalah. Tapi dekat sini masalah dia timbul bila cikgu tekan 44 bahagi 7. Cikgu dapat 6.2857. Jadi cikgu tak tahu nak ambil berapa. Jadi bila cikgu tak tahu nak ambil berapa, cikgu akan buat pakai teknik pembahagian secara manual supaya cikgu dapat baki terus. Jadi cikgu dapat baki 2, 6 letak dekat dalam ni. Jadi 6 bahagi 7 kosong. Ini kosong sebab 7 lagi besar daripada 6. Jadi baki dia 6. 6, 2, 0. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Habis. Banyak soalan kita buat banyak. Betul banyak. Okey. Ini soalan 1, soalan 2. Okey, jadi cikgu harap kamu semua boleh tengok balik rakaman. Kalau mana-mana yang kurang faham, bagi tahu sahaja cikgu. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Okey, Adila.